Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar semua. Cikgu harap pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan pembelajaran pada bab akhir Sejarah KSSM Tingkatan 1, bab 8, Tamadun Islam dan Sumbangan. Kalau pelajar perhatikan di sebelah kiri, iaitu pada petak berwarna kuning, kita akan lihat terdapat 4 perincian yang perlu kita belajar pada tajuk bab 8 Tamadun Islam dan Sumbangan ini. Baiklah pelajar-pelajar, kita teruskan pembelajaran. Sebelum kita masuk isi pelajaran, sekarang kita tinjau dahulu seperti biasa objektif pembelajaran yang boleh pelajar capai sewaktu belajar dalam bab 8 ini. Pertama, mengenal latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, memahami kemunculan tamadun Islam dan perkembangannya, memahami ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul, memahami sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, memahami sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Seterusnya, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Pertama, merumuskan kepentingan menghargai sumbangan tamadun Islam. Kedua, menghuraikan nilai murni sejagat dalam Islam bagi memantapkan jati diri, membincangkan ciri-ciri kepimpinan Islam yang boleh diteladani oleh masyarakat, dan yang terakhir menerangkan kepentingan ciri-ciri unik dalam seni bina Islam. Lapan 8.1 Latar masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Perhatikan peta yang ditunjukkan kepada paparan tertulis Semenanjung Tanah Arab. Ini bermakna Semenanjung Tanah Arab dikelilingi oleh laut, di sebelah timur Teluk Parsi, di sebelah selatan Laut Arab, di sebelah barat Laut Merah, manakala di utara Laut Mediterranean. Semenanjung Arab menjadi laluan perdagangan daripada selatan iaitu Yaman untuk memasarkan barang dagangan di utara iaitu di Syam yang merupakan tempat pertemuan bagi perdagangan dunia iaitu daripada jalan laut, jalan sutera dan juga oleh pedagang-pedagang barat yang melalui Laut Mediterranean. Keseluruhannya Semenanjung Arab zaman dahulu terdiri daripada 4 negeri yang utama iaitu Hijaz, Najd, Yaman dan Hadramaut. Masyarakat Semenanjung Arab tinggal dalam suasana padang pasir di Hijaz, Najd, Yaman dan Hadramaut serta Oman. Hijaz lebih maju kerana menempatkan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Pembinaan Kaabah kemudiannya menjadi tempat ibadat ataupun rumah ibadat bagi penganut-penganut ajaran Nabi Ibrahim. Selain daripada itu, Hijaz juga menjadi laluan perdagangan daripada pedagang-pedagang Yaman menuju ke Syam. Hijaz terdiri daripada 3 kota iaitu Makkah, Madinah, Taif dan subur dengan aktiviti kegiatan pertanian. Keruntuhan empayar yang dibina oleh kerajaan Sabak, pimpinan Ratu Balqis, menjadikan masyarakat Arab kembali mundur atau dikenali sebagai zaman jahiliyah. Sekarang kita tengok apa yang dimasukkan dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah berasal daripada kata jahala yang bermaksud jahil. Jahil itu
Maknanya mereka itu hidup tanpa pimpinan wahyu daripada Nabi dan juga pimpinan wahyu daripada kitab. Mereka pada awalnya menentang kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga menentang dakwah baginda serta perundangan Islam. Kita tinjau aspek yang pertama, iaitu aspek politik. Masyarakat Arab dibahagikan kepada kaum Hadari dan juga kaum Badui. Kaum Hadari tinggal di kota dan menjalankan kegiatan perdagangan dan perniagaan serta ternakan dan pertanian. Kaum Badui pula tinggal secara nomad di padang pasir dan menjalankan aktiviti penternakan. Cikgu dah terangkan dalam bab 2 dan bab 3 zaman prasejarah apa yang dimaksudkan dengan nomad. Tentu pelajar masih ingat. Setiap kabilah diketuai oleh syekh yang dilantik ahli kabilah dan mempunyai sifat kepimpinan. Kabilah itu merupakan satu kelompok ataupun perkampungan yang dihuni oleh orang Arab, terutama sekali di kawasan-kawasan subur yang mempunyai sumber air seperti Oasis. Pemerintah Mekah adalah kaum Quraisy yang berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim AS yang membina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail AS. Makkah menjadi terkenal selain memiliki Kaabah juga melalui peristiwa serangan Abrahah, pemerintah Habsyah yang cuba menghancur dan meruntuhkan Kaabah. Pentadbiran Makkah dibuat melalui mesyuarat ahli Darun Nadwah. Darun Nadwah ini satu konsep demokrasi yang boleh kita katakan mengadaptasi ataupun mengambil asas-asas demokrasi daripada tamadun Yunani, kerana kita tahu pengaruh Rom dan Yunani ini wujud di semenanjung Arab, malah seni bina Rom juga wujud di tanah Arab. Lalu kita tidak hairan sekiranya sistem pentadbiran Yunani juga diamalkan dan turut diadaptasi oleh masyarakat Arab dalam sistem politik mereka. Aspek yang kedua adalah ekonomi. Semenanjung Arab bukan merupakan sebuah ataupun satu tempat yang subur untuk aktiviti pertanian. Bagaimanapun ada sesetengah tempat yang boleh digunakan ataupun disesuaikan dengan aktiviti pertanian. Contohnya, di Yaman mereka menanam gandum dan kopi, namun tanaman yang mereka usahakan itu mereka hanya mengharapkan hujan. Oman, mereka mengusahakan sekoi dan padi. Hadramaut dan Mahra, mereka mengusahakan kemenyan. Orang Badui, iaitu orang nomad ini, memelihara binatang ternakan dengan hidup berpindah randah mencari rumput dan air di padang pasir. Kaum Badui memperolehi keperluan mereka seperti pakaian, buah-buahan seperti buah kurma dan senjata melalui sistem tukar barang. Kafilah kaum Hadari menjalankan aktiviti perdagangan hingga ke Syam. Lalu pelajar mungkin bertanya bagaimana orang Badui ini boleh bertukar barang untuk mendapatkan pakaian seperti kurma, pakaian dan senjata. Untuk pemahaman pelajar, kaum Badui ini menjual binatang-binatang ternakan dan juga kulit-kulit binatang untuk ditukarkan kepada sistem tukar barang di kota. Contohnya di kota Mekah dan juga kota Madinah. Yaman menjadi pintu masuk jalan perdagangan Laut Merah, mendapat sumber barangan daripada Indus, India dan juga rempah daripada rantau Timur Jauh iaitu daripada alam Melayu dan memasarkannya ke Syam dan Mesir.
Masyarakat Arab Jahiliah yang hidup tanpa panduan wahyu ataupun panduan agama hanya mementingkan keuntungan, mengamalkan riba dan menipu timbangan serta pentingkan diri dan tebal amalan khurafat. Mementingkan keuntungan ini bermaksud mereka tidak menghiraukan kebajikan. Manakala mengamalkan riba ini, contohnya, apabila pelajar meminjamkan kepada seseorang yang memerlukan wang RM100, lalu pelajar mengenakan syarat apabila mahu membayar mesti membayar RM120. Lalu RM20 itulah dianggap sebagai riba. Dan ini ditentang ataupun tidak dibenarkan dalam sistem amalan ekonomi Islam kerana ianya menekan orang-orang miskin yang memerlukan wang. Menipu timbangan bermaksud mereka membuat timbangan yang tidak mencukupi. Mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain serta tebal amalan khurafat. Amalan khurafat ini maksudnya kepercayaan serta amalan yang tidak dapat dibuktikan secara betul ataupun dipanggil amalan kepercayaan karut. Namun ada keistimewaan dalam masyarakat Arab ini iaitu mereka terlalu menghormati tetamu. Ini satu kelebihan yang ada pada masyarakat Arab walaupun mereka hidup dalam keadaan jahiliyah. Seterusnya kita tengok aspek sosial yang boleh dibahagikan kepada dua. Aspek sosial masyarakat Arab boleh ditinjau daripada dua sudut iaitu agama dan kepercayaan, seterusnya adat dan amalan kehidupan seharian. Pertama, kita tengok adat dan kepercayaan masyarakat Arab. Agama bagi masyarakat Arab terdiri daripada watani, iaitu menyembah berhala. Antara nama berhalanya yang terkenal adalah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan Hubal. Terdapat 360 berhala diletakkan di sekelilingi Kaabah. Agama yang kedua ataupun kepercayaan yang kedua adalah Majusi. Majusi ini satu amalan yang menyembah api. Agama ini berasal daripada tamadun Parsi. Penganutnya tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain dan menerima pengaruh kehidupan daripada tamadun Parsi. Parsi, kalau pelajar nak tahu sekarang, adalah negara Iran. Agama yang ketiga adalah Yahudi. Yahudi ini merupakan agama wahyu yang dianut oleh Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa di utara semenanjung Arab. Agama seterusnya adalah agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga dianut oleh orang-orang Bani Israel dan dikembangkan oleh orang Ghassan dan juga Hirah. Manakala animisme kita dah jumpa di bab 2 dan bab 3, iaitu mempercayai roh, kuasa gaib dan kepercayaan mengikat tali pada pokok untuk menentukan nasib dan perbuatan. Contohnya, apabila mereka keluar berdagang, mereka akan mengikat tali pada pokok. Lalu, keluarga yang ditinggalkan itu akan melihat setiap hari ikatan pada pokok. Sekiranya ikatan itu tertanggal, adalah dipercayai ketua keluarga yang berdagang itu sudah menerima nasib malang. Seterusnya, agama Hunafa. Hunafa ini adalah agama daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, namun telah dipesongkan oleh pengikut-pengikut, terutama sekali generasi-generasi yang terkemudian. Sekarang kita teliti pula aspek kehidupan sosial yang kedua, iaitu adat dan kehidupan seharian masyarakat Arab. Pertama, masyarakat Arab mementingkan puak ataupun kabilah
dipanggil satu pegangan ataupun konsep asobiyah. Asobiyah ini contohnya walaupun kaum mereka melakukan kejahatan, mereka tetap akan menyebelahi kaum mereka itu walaupun melakukan kesalahan. Ini dipanggil asobiyah. Kedua, mengamalkan tilikan nasib dan ramalan masa depan. Contohnya meramal tilikan nasib pada tangan-tangan dan sebagainya. Ketiga, sebelum memulakan perjalanan, mereka akan menilik nasib dan memerhati keadaan sekeliling untuk menentukan nasib mereka sama ada baik ataupun buruk sewaktu mereka meninggalkan rumah. Keempat, mempercayai ahli sihir dan juga azimat pada tangkal. Memandang rendah pada kaum wanita dan mengutamakan lelaki. Anak perempuan dianggap membawa sial ataupun tidak membawa keuntungan ataupun membawa nasib malang dan ada yang dibunuh bila lahir. Hidup dalam maksiat seperti berjudi, berzina, minum arak dan bersikap angkuh dan bersifat riak. Seterusnya, mereka mengamalkan perhambaan. Hamba adalah status paling rendah dalam organisasi hierarki masyarakat dan boleh dijual beli serta diwarisi kepada anak. Namun, sikap positif masyarakat Arab adalah memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah dan pandai serta terlalu menjaga kehormatan diri. Apabila seseorang meminta bantuan daripada kaum mereka ataupun kabilah mereka akan melindungi seperti mereka melindungi diri mereka sendiri. Mereka juga mempunyai sifat yang terpuji iaitu membantu pengembara ataupun pedagang-pedagang yang tersesat dengan memasang api di tempat yang tinggi. Ini untuk menjadi panduan pengembara ataupun pedagang-pedagang sekiranya tersesat. Kemudian mereka menyanjungi kesusasteraan seperti syair, sajak dan pidato. Kemudian mereka mengadakan pertandingan tahunan acara syair ataupun sajak di pasar Hukas. Syair yang menang akan digantung di dinding Kaabah. Amalan Arab Jahiliyah berakhir apabila Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan tersebut seperti mula memuliakan kaum wanita, menghapuskan perhambaan, juga amalan-amalan ekonomi dihapuskan seperti mengamalkan sistem riba.